رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. فقال أول المقامات الصبر. اللهم صل على سيدنا محمد. Maka berkata musannif rahimahullahu ta'ala, awalul maqamati as-sabru. Awal maqam ialah sabar. Sabar ialah jiwa menanggung sekalian kesusahan dan keperitan tanpa mengadu kepada seseorang pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan merasa kepahitan segala perkara. Dalam waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menanggung juga kesusahan taat, sama ada zahir ataupun batin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, mengekalkan wudu sebagai contoh. Mengekalkan wudu. Kita mungkin boleh ambil wudu ketika mana dalam keadaan biasa. Tapi kalau musim hujan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rasa susah nak ambil wudu, rasa sejuk, itu maknanya sabar. Maknanya
sabar menanggung keperitan taat. Oleh kerana taat ni susah, maka kita kena tanggung kesusahan taat. Contoh orang perempuan kena pakai tudung. Satu hari panas, tapi oleh kerana pakai tudung untuk ialah taat wajib, kena sabar menanggung kesusahan taat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Demikian juga qiyamul lail. Pada waktu kita tidur, Allah suruh kita bangun qiyamul lail. Jadi bila mana kita bangun qiyamul lail, pada saat jiwa kita ataupun hati nak tidur tapi bangkit, jadi sabar bangun qiyamul lail. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam waktu yang sama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam waktu yang sama, kosongkan hati kita daripada kita rasa tak puas hati dengan Tuhan. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam hati tak ada perasaan tu. Tak ada perasaan tak puas hati dengan Tuhan. Tu sabar. Tu makna sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya dalam waktu tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ada perasaan berat menanggung kesusahan taat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam contoh, Ustaz suruh kamu buat satu perkara, kenakah kamu Ustaz suruh pergi mana-mana. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamu pi tu, kamu buat tu, kamu tak rasa menanggung kesusahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perintah yang Ustaz suruh. Tu makna sabar. Sekalipun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekalipun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berat, tapi sabar tanggung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maqam sabar ni ghalibnya dia berlaku secara sempurna. Ghalibnya dia tidak berlaku secara sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Melainkan pada golongan yang disebut dengan ahlul jazbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ahlul jazbah ni iaitu orang yang jazbah, ditarik oleh Tuhan. Memang Allah nak kat dia. Orang ni taat mudah di mata hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia panggil ahlul jazbah al-ilahiyah, orang yang tertarik hati kepada Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Golongan ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tidak merasa kewujudan diri, tidak merasa kewujudan diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama ada dalam kesusahan atau kesenangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
tak tahu nak beza senang dan susah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab diri dia pun hilanglah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua ni tidak terhasil melainkan dengan taufik daripada Allah. Sabar ni yang bagi Allah. Sebab itu Allah sebut wa ma sabruka illa billah. Kata Allah wasbir wa ma sabruka illa billah. Allah suruh sabar, sabar kata Allah. Wa ma sabruka illa billah. Tidak ada sabar engkau melainkan dengan pertolongan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dalam keadaan biasa benda tu berat, tapi sabar buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Benda tu berat, tapi sabar melakukan. Sampailah kepada satu kedudukan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua tu mudah dah di mata hati. Sedangkan dulu nak buat teruk, lah ni kira nak buat je, taat dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dulu kalau jam bunyi tengok pukul 4 pagi, jam bunyi pukul 3.45, contoh salat Sayyidina Muhammad. Awal lagi tidur dulu, jam bunyi pukul 4 tengok, kata lagi awal lagi, lajak lagi 4 suku, 4.5, contohnya salat Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab nak bangun tu susah. La ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 3.45 bunyi jam, terus bangkit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab dia dah melepasi maqam sabar, taat dah mudah di mata hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila Allah kata wa ma sabruka illa billah, tidak ada sabar engkau melainkan dengan kurniaan Allah, makna sabar itu takdir Allah. Allah dah tulis dah hari itu di azali hari itu sabar kita. Allah tulis dah kita tu akan sabar. Sabar melakukan taat. Sabar ni yang paling teruk lagi. Sabar meninggalkan maksiat, tu pahala lagi banyak. Tuhan tak bagi buat jahat tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nafsu duk meruntun, buat. Kita tu lawan nafsu. Akhirnya subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad boleh meninggalkan maksiat tu. Tu lagi besar nikmat dia. Tu lagi besar nikmat dia. Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi bila kata wa ma sabruka illa billah, maknanya kita tak akan sabar melainkan Allah bagi sabar. Dalam ilmu Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita akan sabar. Bila sampai masa dia, kita sabar melakukan taat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Begitu juga musibah yang ditimpakan pada kita. Bila Allah timpakan musibah, boleh terima hak Tuhan bagi, boleh terima hak Tuhan buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu akbar.
Tapi kalau Allah dah tulis kita tak sabar, bila sampai masa dia berlaku musibah tu, tak sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalam perjalanan kita kepada Allah ni, sabar ni sangat penting. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada kawan-kawan yang tak mampu nak sabar, kita kena tolong, peringat dia sabar. Sebab orang beriman ni dia seperti dua tangan. Al-mu'min lil mu'min kal yadain, kata Rasulullah. Orang beriman dengan orang beriman yang lain seperti dua tangan ni. Yaghsilu ihdahuma al-ukhra. Hak ni basuh hak ni, hak ni basuh hak ni. Tolong menolong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita tolong menolong, itulah yang disebut wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Berpesan-pesan di atas kebenaran, berpesan-pesan di atas kesabaran. Kalau kita sabar, kita akan berjaya. Mungkin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu ketika kita tak sabar, berarti kita tak mampu nak tanggung. Tapi pada satu ketika yang lain, kita sabar dengan sebab kita cuba untuk sabar. Kalau kita tak sabar pun, benda tu dah berlaku dah. Allah bagi taufik dan hidayah untuk kita sabar. Sabar ni hukumnya wajib, sebab dia ialah ibadah hati. Seperti mana sembahyang zuhur, solat 5 waktu itu wajib kita buat, maka sabar pun wajib kita buat. Sebab perintah Allah, wasbir, sabarlah kamu. Kalau kita tak sabar, hukumnya berdosa. Tuhan marah. Tahu Tuhan marah, hati kita rasa kena marah. Bila mana hati kita celaru, hati kita gelong, hati tak seronok, hati tak tenang, tak tenteram, pasal kita tak sabar. Jadi maknanya masalah Sayyidina Muhammad, siapa-siapa sabar, dia berjaya. Contoh orang nak mendaki Everest, Muhammad Muqarrabin, jarang dengar orang nama macam tu. Siapa pun nama dia, hebat sangat. Muhammad Muqarrabin, orang yang didekatkan kepada Allah. Dia mendaki puncak Everest, letak bendera Malaysia di atas itu. Sebenarnya dia satu pengajaran kepada orang yang nak mendekatkan diri pada Allah. Zahir dia mendaki Everest, di pacak bendera Malaysia. Sebenarnya dia nak ajak kita, orang muqarrabin, mereka berjaya jadi muqarrabin sebab mereka sabar. Muqarrabin ni dia isim maf'ul, orang yang didekatkan. Kalau dia sendiri muqarribin, muqarrib isim fa'il. Sebelum jadi muqarrabin, dia muqarribin, orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Nak mendekatkan diri kepada Allah bukan dia mudah, susah. Sebab ada yang tak mau mendekat diri pada Allah. Siapa tak mau tu? Nafsu kita tak mau. Dia berat nak buat taat. Nafsu ni kalau boleh nak tu diam ya, sengap ya, relax ya, apa tak mau buat. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita main ke dunia ni bukan main untuk duduk relax. Kita main dunia ni, kita kena berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah. Wajib. Pasal apa wajib berbakti pada Allah? Sebab kita telah mendapat nikmat daripada Allah. Apa nikmat tu? Diwujudkan, dicipta dan diwujudkan ke dunia ni.
Bila Allah cipta kita, tu nikmat yang paling besar sekali. Kena balai, kena buat. Tak ada pilihan. Semua perintah ada wajib, kena buat. Sama ada ibadah zahir ataupun ibadah hati. Sabak tu kena, wajib. Tak sabak berdosa. Seperti mana Allah kata, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falyatlub rabban siwa'i wal yakhruj min tahti sama'i. Allah kata, siapa yang tak redha dengan qada aku, tak sabar dengan bala aku, cari Tuhan lain daripada aku, keluar daripada bawah langitku. Makna apa? Marah sungguh Allah pada orang yang tak redha takdir dia, kepada orang yang tak sabar bala dia. Kalau macam tu, siapa-siapa yang menyanggahi dia, dia akan hukum. Dia akan hukum. Kalau hukum tu tak apa lagi dengar, dia akan siksa siapa yang tak ikut dia, tak sabar dengan ujian dia, dia akan siksa. Dia akan menyiksa orang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya wajib kita sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa huwa habsun nafsi ala muradihi ta'ala. Sabar ialah menahan diri mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sabar ala muradihi. Sabar di atas muradnya, murad Allah. Sabar di atas kehendak Allah. Kita tak macam ni, Allah tak mau macam tu, dia tak macam dia tak. Kena sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wajib kita sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab dia ialah al-fa'ilul mukhtar. Dia pembuat, dia yang pilih, tak ada pilihan kita. Sebab dia pemaksa, dia al-qahhar. Sebab dia al-jabbar, dia pemaksa. Bila dia kata macam tu lah, tak ada pilihan satu, tak ada pilihan lain. Kita kena ikut dia, wajib. Kita kena redha. Kita diletakkan sebagai apa? Sebab itu kita kena jadi orang yang sanggup menempuh sebarang nasib dalam hidup ni. Sebab nasib kita ditentu oleh dia. Kita macam buah catur, kita macam buah dam. Kena ikut ya. Hatta kena makan pun redha. Jadi apa dalam hidup? Redha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu ialah merupakan awal-awal maqam orang yang nak berjalan pada Allah. Dia mesti prepare dia punya sabar dia. Dia mesti percantik, perelok, sempurnakan sabar dia. Tentulah yang Allah nak kira. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah kata beramallah. Yang akan nilai amal kamu Allah, dia sendiri akan menilai. Wa rasuluhu, Rasulullah sendiri. Wal mu'minun, orang beriman pula lepas itu. Kita kira buat ya. Buat bagi elok sebab orang nak nilai. Dia bila Tuhan suruh kena buat bagi elok. Bila mak ayah kita suruh kena buat bagi elok. Bila ustaz kita suruh kena buat bagi elok. Pasal apa? Semua tu ada nilaian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan kalau dia pandang kita buat tak elok, kita ketika itu na'udzubillah min dzalik dekat dengan neraka lebih dekat daripada dekat dengan syurga. Dia suruh tapi kita buat tak elok. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau dia suruh kita buat dah cuba nak bagi elok tapi tak elok juga, dia akan menyempurnakan sampai jadi elok. Itu Allah Ta'ala.
Sebab itu nak habaq kata dia ni macam tu, semua sifat-sifat dia semua cengeng. Allahu subhanahu wa ta'ala hebat, Allahu azza wa jalla hebat, Allahu jalla jalaluh hebat. Itu nak habaq kata dia. Allahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penaja kita pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, grup infak Masjid Darsa 1 5 8 13 15 18 19 20 21 23. Seterusnya, Allahyarham Muhammad Azmil bin Abdul Hamid sekeluarga Selayang, Wal Muhammad Aiman bin Wan Zamzani, Faris Ismail, Intan Tasha Nabila binti Osman. Minta doakan agar diberi kesembuhan daripada menjangkiti wabak Covid. Amin. Tuhan mudahkan, sembuhkan. Amin. Khususnya ialah Siti Fatimah Omar sekeluarga Taman Meheran Jitra, hamba Allah di Lutung Tobiak, Kak Ani, anak-anak dan arwah ibu ayah suami Tunjang Jitra. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu melimpahkan kepada mereka taufik dan hidayahnya. Allah bagi saban hari semakin dekat dengan dia. Allah bagi rezeki yang halal dan diberkati sehingga mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah jadikan kita ialah insan-insan yang selalu mendapat pilihan dan rahmat daripada dia. Mudah-mudahan semua urusan kita Allah mudahkan, sama ada urusan dunia ataupun urusan akhirat. Mudah-mudahan hati kita selalu dibimbing oleh Tuhan. Mudah-mudahan kita semua tak diduga dengan dugaan yang kita tak mampu untuk tanggung sehingga hilang kesabaran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu jauhkan kita daripada maksiat sehingga Allah selalu dekatkan kita semua dengan taat. Mudah-mudahan nikmat ini bukan Allah bagi kat kita saja, tapi Allah limpahkan kepada semua orang-orang yang kita kasih dan orang yang kita sayang. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita ke jalan dia. Allah jauhkan kita semua daripada kemurkaannya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.